Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib. Di sepanjang 30 minit ini anda akan bersama saya dan juga tetamu jemputan dalam program terbaru di Astro Oasis, iaitu Entry Jamilah. Entry Jamilah ini merupakan sebuah program majalah gaya hidup muslimah kontemporari yang dinamik, segar dan informatif. Tentunya bersama saya dalam blog Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Mula-mula dulu masa doktor bagi tahu memang ada rasa sedih lah apa semua kan kata. Lepas tu mungkin ini kata dugaan daripada Allah. Secara keseluruhannya dari semua etika berpakaian, percakapan, perwatakan dan personaliti kita sendiri, kita kena jaga biar dia nampak positif dan selesa di mata semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Abu Talib Husin, dan minggu ini saya tidak kesorangan. Seperti biasa saya ditemani oleh seorang penyanyi dan pelakon. Saya perkenalkan, tak lain tak bukan Natasha. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah sihat ya? Sihat. Ini dia seorang, setelah saya nyatakan tadi, seorang penyanyi, seorang pelakon dan juga seorang ibu ya? Ya. Anak berapa tahun dah umur? Dah 4 tahun. Perempuan. Puan. Mesti secantik ibunya, insya-Allah. Dan minggu ini Natasha, kita akan mengupas isu berkenaan dengan keibupaan ataupun parenting ya. Dan biasanya lah kita selalu dengar kalau wanita yang dah mempunyai anak, bila dia berkejaya ada anak, dia dah mula lupakan sudut, dia lepas pandang dari sudut keterampilan diri. Natasha setuju? Terpulang juga kepada individu, cara pembawakannya diri sendiri daripada dulu dan kemudian macam kalau saya sendiri ke mana saja saya pergi walaupun ke tempat biasa pun simple tapi adalah macam macam pakai makeup sikit apa kan, tapi saya takkan mengambil peluang itu untuk melepaskan sajalah. Maknanya mempunyai anak, berkeluarga, berkejaya bukan alasan untuk tidak berketerampilan ataupun nampak apa? Selekeh. Itu dia. Kadang tak sampai itu kan. Baiklah, minggu ini kami akan mengupas tentang parenting, dan dalam segmen pertama itu segmen mode, kita akan menyentuh self image ataupun keterampilan. Tak semestinya bagaimana Natasha kata tadi, tak semestinya seorang ibu, seorang wanita berkejaya, mempunyai anak untuk melepas ataupun untuk kelihatan selekeh. Dan dari Entry Jamilah kami sediakan untuk anda tips keterampilan diri. Kita saksikan. Keterampilan diri amat penting bagi wanita. Ia adalah pandangan kita tentang diri kita dan juga imej yang kita paparkan kepada orang luar. Ia bukan saja penekanan kepada pakaian yang dipakai, tetapi ianya lebih menyeluruh. Secara keseluruhannya dari semua etika berpakaian, percakapan, perwatakan dan personaliti kita sendiri, kita kena jaga biar dia nampak positif dan selesa di mata semua orang. Walaupun telah berkeluarga dan memiliki anak, wanita seharusnya tidak memandang remeh tentang keterampilan. Ia juga berkait rapat dengan keyakinan diri. Kita akan berkongsi pendapat bersama Ili Zawani Datuk Ismail tentang bagaimana menjaga keterampilan diri. Jadi untuk dapatkan orang kata satu keyakinan diri yang tinggi, you mesti ada self image yang positif. Kemudian orang kata yang selesa untuk diri you sendiri dan juga pandangan orang yang di sekeliling you. Kerana bila orang selesa dengan you, secara semula jadinya orang kata keyakinan you akan bertambah dan you akan rasa comfortable dengan persekitaran yang ada. Bagi pengarah urusan farmasi Color Kosmetik ini, keterampilan diri yang positif merupakan kunci kepada kejayaan yang beliau miliki hari ini. Selain mempunyai perniagaan di bidang kosmetik, beliau juga mempunyai minat yang mendalam di bidang fashion. Mari kita berkongsi tips cara memilih pakaian daripada beliau. Bila kita berpakaian, biarlah benda tu sesuai dengan personality you. Jangan orang kata kita cuba nak jadi orang lain daripada diri kita sebenarnya. Dan
cari sesuatu yang selesa dengan diri you untuk you bawa. Kita tak nak jadi mangsa fashion, whereby kerana kita nak sangat ikut fashion tu, walaupun tak bersesuaian atau kita tak selesa, kita mengenakan pakaian tersebut. Secara automatik nanti kita akan rasa tak confident kerana ketidakselesaan yang ada. Wanita hari ini memainkan pelbagai peranan. Di rumah, mereka adalah suri rumah, ibu kepada anak-anak dan juga seorang isteri. Di luar, mereka berjawatan, mungkin memimpin sebuah jabatan atau syarikat. Begitulah hebatnya wanita hari ini. Justru wanita mesti memiliki keterampilan untuk memudahkan mereka berurusan dengan orang lain. Bukan hanya penampilan adalah self-image kita. Percakapan, perwatakan kita, kita punya attitude, personality, itu semua adalah melambangkan personality siapa diri kita sebenarnya. Jadi jangan saja jaga penampilan anda, tapi juga jaga keseluruhan. Biar kita nampak sebagai seorang wanita yang sopan, wanita berkejaya yang ada image yang positif untuk orang lain boleh ikut kita. Jadi, sebagai wanita yang hidup pada zaman moden hari ini, marilah sama-sama kita menjadi lebih positif agar keterampilan kita juga positif. Itulah dia tadi tips yang berguna baik untuk perempuan dan juga lelaki. Sebab apa? Para suami boleh jadi penasihat kecantikan ataupun beri tips ya. Kadang-kadang salah make up nanti dia tegurnya kan. Yalah, dalam rumah tangga pula orang tu cakap suami pun nak tengok benda yang cantik sekalian, kalau tak nanti lari pula. Jadi tak semua rasa, yalah memang kadang-kadang kenalah tanam benda tu untuk mengingatkan diri saya. Tapi jadi saya pula mempunyai seorang anak perempuan dan automatically anak saya sendiri walaupun umurnya 4 tahun tapi dia dah suka mencantikkan diri dia. Tengok ibunya siapa ya tak? Benda tu je lah kita berkongsi lah kan. Bagus. Okey, baiklah. Dengan itu kita berehat seketika ya Natasha. Kita akan kembali selepas ini dengan pelbagai segmen. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam Entry Jamila dan seterusnya segmen kedua, segmen kehidupan. Natasha, kali ini dalam minggu ini kita akan berbicara tentang cabaran untuk membesarkan anak-anak yang mempunyai masalah seperti sindrom Down. Dan saya rasa kita terus tengok dulu. Baiklah. Okey, saksikan. Anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amanah yang wajib dijaga oleh ibu bapa. Sesungguhnya menjadi hasrat setiap pasangan ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka berjaya dalam hidup. Mereka ingin melihat tiap seorang daripada anak mereka mencapai kesejahteraan dari segi fizikal, mental, sosial dan juga rohani. Mereka sentiasa memikirkan masa depan zuriat mereka. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan ibu bapanya lah yang mencorakkan sama ada ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tetapi bagaimana pula jika anak yang dilahirkan adalah anak istimewa? Mula-mula dulu masa doktor bagi tahu memang ada rasa sedih lah apa semua kan kata. Lepas tu mungkin ini kata dugaan daripada Allah kata kan. Puan Rosita Nordin adalah ibu yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan amanah yang paling berharga. Diuji oleh Allah apabila anak bongsunya, Muhammad Akif, dilahirkan sebagai anak sindrom Down. Sindrom Down adalah masalah genetik namun tiada siapa yang mengetahui punca sebenarnya dan tiada kaedah yang dapat menghalangnya daripada berlaku. Menurut saintis, wanita berumur 35 tahun ke atas mengalami risiko lebih tinggi untuk mempunyai anak seperti ini. Macam tak percaya sebab dia lahir 3 kilo lebih kata. Semua cukup sifat apa semua kan dengan dia semangatnya badan apa semua. Lepas tu doktor kata kalau macam tak percaya kan dia kata kita boleh test darah dia apa semua kan. Lepas tu bila keputusan darah dah keluar sebelum pada tu doktor kata anak akak ni macam sikit aja lah kena 0 point berapa lah dia kata macam tu. Kini 4 tahun telah berlalu. Akif, anak bongsu daripada 4 beradik ini telah membesar dan menjadi kanak-kanak yang aktif. Puan Rosita beruntung kerana Akif tidak mempunyai masalah kesihatan seperti kanak-kanak sindrom Down yang lain. Akif telah mengajak ibunya tentang erti kehidupan dan kesabaran.
Saya jaga dia tak susah lah, senang aja lah. Macam anak biasa lah jaga dia. Cuma dia melasak dia sekarang ni macam tu lah, memanjat itu lah. Untuk mempertingkatkan potensi Akif, Puan Rosita memberi penekanan kepada sikap dan amalan positif serta pengetahuan yang boleh membantu mempengaruhi perkembangan anaknya dengan lebih mendalam lagi. Sejak dari bayi lagi, Puan Rosita telah menghantar Akif untuk mendapatkan latihan dan terapi awal kerana ia membantu dalam pembangunan minda, otot, deria, kognitif, pertuturan dan bahasa. Aktiviti rangsangan atau intervensi awal sangat penting untuk kanak-kanak yang lahir dengan sindrom Down. Kalau balik masa dalam kereta, macam dia nak bercerita lah. Buat ini, buat itu, apa semua kereta. Nyanyi lagu apa tadi? Rasa sayang ke nyanyi apa. Jadi kita sama nyanyi jugalah dalam kereta sambil bawa kereta apa tu kan. Nanti kan dia buatlah pergerakan apa tu semua. Satu laba-laba cuba panjat perigi. Bila hujan turun, laba cepat lari. Terbit matahari, air tiada lagi. Laba boleh panjat sekali lagi. Bagi Puan Timah Hassan, 62 tahun, Suryati merupakan permata hati yang paling berharga buatnya. Telah menempuh pelbagai dugaan di sepanjang 26 tahun membesarkan anak gadisnya ini. Itu semua kebahagiaan Tuhan yang dah bagi tentukan kan. Ajar maut kata orang di tangan Tuhan, tapi akak terima lah. Walaupun family dan anak cacat dan apa semua, tapi akak terima dan tabahlah. Sebagai seorang ibu, Puan Timah cuba untuk mengenali kekuatan dan kelemahan anaknya. Beliau cuba sedaya upaya mendidik dirinya sendiri bagi menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapi anaknya. Ibu kepada 5 orang anak ini sekalipun tidak pernah membandingkan Suryati dengan anaknya yang lain, walaupun sering mendapat cercaan daripada keluarga dan jiran tetangga. Seperti kanak-kanak lain, Puan Timah telah menghantar Suryati ke sekolah semenjak usia 7 tahun. Menjaga dia daripada kecil, daripada baby sampai dia ada sekolah, memanglah akak usahakan kan. Walaupun dia mengamuk ke, tak nak pergi pun akak pujuk dia. Sabarkan hati ni, pujuk dia ke sekolah adik untuk masa depan adik kan. Berkat usaha tanpa jemu itu dan kesungguhan seorang ibu, Suryati telah pun berjaya menamatkan kursus Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 di dalam bidang penyediaan makanan yang membolehkannya menempatkan diri dalam bidang pekerjaan dan mampu hidup berdikari. Nampak Suryati ni dia boleh, dia nak apa yang dia nak, dia buat. Namun, luluh hati seorang ibu tatkala mengingatkan cemuhan yang sering dilemparkan kepada Suryati, permata hatinya. Suryati juga memahami yang dia tidak disenangi oleh sebilangan ahli keluarganya. Abang yang diharapkan untuk menjaganya telah pergi menjawab seruan ilahi. Sebagai seorang berdikari, dia telah mengambil keputusan. Tak apalah katanya, rumah kebajikan banyak dia kata. Adik boleh duduk, mana-mana adik boleh duduk, kawan-kawan ramai dia cakap. Sebagai ahli keluarga, sepatutnya sifat kasih sayang itu dipupuk di kalangan semua ahli supaya dapat membina sokongan keluarga yang kuat dan padu. Membantu anak sindrom Down agar selesa dengan suasana sekeliling mampu meningkatkan daya keyakinan diri mereka. Namun bagi Puan Timah dan Suryati, mereka bahagia menyelusuri hari-hari mendatang dan sentiasa positif. Biarlah apa jua dugaan dan cercaan yang diterima, yang penting mereka tabah dan sentiasa mempertingkatkan diri ke arah kebaikan. Institusi keluarga adalah asas yang paling penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Kekuatan institusi keluarga dapat melahirkan kestabilan negara dan mampu menjadikan Islam sebagai wadah perpaduan ummah berteras dan berkonsepkan rumahku, syurgaku. Rumah yang terletak di Bukit Antarabangsa ini adalah syurga buat pasangan Ikhwan Johari dan Wardina Safiyah. Mendirikan rumah tangga pada September 2002, pasangan ini telah diamanahkan 3 orang cahaya mata, iaitu Amna Nafisah, Azra Sarira dan Imran Ar-Razi. Kita akan berkongsi cerita bersama Wardina tentang bagaimana cara dia menjaga dan mendidik amanah yang dikurniakan oleh Allah ini. Pendekatan yang paling penting sekali,
adalah pada anak-anak kita ni adalah akidah tauhid. Anak-anak ni sebenarnya dia belajar bukan melalui kata-kata. You can say so many things to them. Tapi anak-anak ni belajar dengan melihat ibu bapa mereka. Boleh suruh anak-anak solat. Pergi semayang. Ni atau solat semayang. Ya. Tapi kalau anak tu tak pernah tengok ibu bapa dia semayang, macam mana dia nak semayang? So, anak-anak ni, dia belajar dengan melihat. And that is the one that will impact them most. Oleh sebab itu, Wardina dan suaminya selalu ingin menjadi contoh terbaik kepada anak-anak mereka. Selain itu, penekanan utama yang dititik beratkan adalah budaya membaca Al-Quran. Kerana bagi Wardina, salah satu cara untuk menjatuhkan umat Islam, get them away from the Quran. You don't read the Quran. Once you don't read the Quran, you memang lemah. Saidina Umar, seorang yang bunuh anak dia sendiri. Man, dia musuh kuat Islam. Dia dengar Quran, hati dia lembut dan dia menangis. So to me, we have to live back with the Quran. Baca Quran. Tapi anak-anak takkan baca Quran kalau ibu bapa dia tak baca Quran. So, it goes back to that. So, actually, kalau kita ikut hidup ni berlandaskan Islam yang sebenar, if you become a real Muslim, Masya Allah, you are going to be so happy. Dan insyaAllah Allah akan selamatkan kita dan juga anak-anak kita. bagi Wardina, antara sikap yang perlu ada pada ibu bapa adalah sikap gemar membaca dan cintakan ilmu. Dalam masa yang sama, sikap ini akan diikuti oleh anak-anak. So, macam mana nak suruh anak nak cintai ilmu? Kena kurangkan tengok TV. Kita kena bacakan untuk anak-anak kita. Anak-anak kena duduk atas riba kita. Kita kena bacakan buku untuk anak-anak kita. Itulah salah satu caranya. Alhamdulillah, anak saya, Amna tu yang pertama tu, dia mula membaca umur 4 tahun. 4 tahun dia membaca dan sekarang dia jadi ulat buku. Jadi adik dia pun ikut. Mana-mana dia baca buku. Okay, saya bawa bantal dia penuh dengan buku. So now you know that, okay, Alhamdulillah anak saya ni dia suka dia. Buku tu jadi kawan dia. Untuk mendapatkan keseimbangan dalam mendidik anak-anak, Wardina amat faham dengan kehendak anak-anaknya. Setiap ilmu yang diberikan kepada anak-anak diseimbangkan dengan perkara-perkara lain. Anak-anak juga diberikan masa untuk bermain. Bagaimana agaknya Wardina membagikan masa di antara tuntutan kerja, sosial dan juga anak-anak. I don't know how I do it, I just do it. Saya rasa dalam dunia ni tak ada istilah kita boleh relax-relax. Pada saya, kat dunia ni kita memang kena penat. Kalau you tak penat, you ada banyak masa terluang, boleh duduk-duduk, lepak-lepak. Saya rasa macam there's something wrong with you. So saya rasa dalam hidup ni, kita kena penat. Memang hakikatnya there's no rest in this world. You nak rest betul-betul, you go rest in Jannah. Dekat sana memang kita akan rest. Bagi Wardina, tiada ibu bapa yang sempurna di dunia ini dan setiap ibu bapa mempunyai cara dan pendekatan berbeza untuk mendidik anak-anak mereka. Tetapi, bagi saya, parenting is a skill. It's a skill that you need to learn. Kita kena belajar parenting. Dia, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Tanpa ilmu, kita tak akan membesarkan anak-anak kita dengan yang baik. Jadi, marilah kita lahirkan generasi-generasi Muslim yang kuat fizikal, spiritual, mental dan intelektual mereka untuk membina masa depan yang lebih baik. Itulah dia, kita dah saksikan Wardina dan anak-anaknya. Comel, Alhamdulillah. Dan Intri Jamilah nak tanya sedikit pada Natasha. Orang kata sayang anak, tangan-tangankan. Benar tak pukul anak? Saya tak pernah pukul anak saya secara teruk, of course not lah kan. Tapi macam saya pernah tanya dengan orang yang lebih arif, dia kata kalau dah tak tahan sangat, kalau anak tu degil, paling kurang pun hanya di tangan. Itu pun macam tepuk tangan macam ni? Tepuk macam tu. Tapi kita zaman-zaman dulu, saya puas sebenarnya kena otak nak cerita kan. Tapi itu menjadikan kita hari ni, Natasha rasalah sesuai tak lagi? Macam saya guna unsur psikologi lah dengan anak saya. Jadi bila kita reverse psikologi, dia automatically dia tak nampak sat permainan kita dan dia akan dengar cakap. Macam suami saya sebenarnya lagi lembut pada saya. Saya yang lagi garang. Alamak. Saya menggunakan mata saja, anak saya terus saya macam yalah, awak punya mata yang besar. Dia terus macam tak berani. Bagus. Itulah cerita pasal anak-anak kita kan. Seronok sebenarnya melihat anak kita membesar. Kalau boleh tak ada siapa pun, tak ada ibu bapa pun kat dunia ni yang nak anak dia membesar dengan cara yang kasar. Kita nak sangat anak kita dididik dengan cara yang sempurna. InsyaAllah akan jadi lebih baik daripada kita. Okey? Itu satu perkongsian yang sungguh bermakna buat kami di sini di Intri Jamilah. Kita nak terus ke segmen seterusnya. Segmen situasi dari Medina. Dalam segmen ni, biasanya para penonton, para blogger akan berkongsi masalah mereka. Kita akan panjang kepada Profesor Dr. Muhayya. Dan Profesor akan cuba tolong bantu. Dan minggu ini, saya bacakan soalan. Alhamdulillah, saya telah 5 tahun berkahwin dengan suami tercinta. Cuma masalah saya adalah saya telah mencuba pelbagai cara untuk hamil tetapi masih tidak mampu mengandung.
Kami berasa malu dan terpencil dan telah habis daya berusaha untuk meniman cahaya mata. Kami sangat mahukan anak. Dari Mr. and Mrs. D. Prof, tolonglah pasangan ini, insya-Allah. Anak ialah anugerah atau hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kuasa kita untuk memaksa supaya Allah memberi zuriat pada kita. Kita mesti ingat segala yang berlaku ialah dalam takdir Allah. Dan saya nak tegur di sini ya, selalunya pasangan-pasangan akan kecewa kerana mereka merasa malu. Perhatikan perkataan malu. Malu dengan siapa? Kita tak boleh malu dengan Allah pasal Allah yang beri. Jadi kita terima saja. Kita malu dengan manusia. Alangkah ruginya hidup ini kalau kita fikirkan apa yang manusia kata. Memang jadi budaya orang kita. Kalau belum kahwin, tanya bila nak kahwin. Kalau dah kahwin, bila nak dapat anak. Dah dapat anak, bila nak dapat adik dia pula. Kalau anak dah besar, bila anak nak kahwin, bila dapat menantu. Dah ada menantu, bila nak cucu. Inilah saya kata, kadang-kadang masyarakat kita harus ditegur. Boleh tak kita hidup kehidupan kita ni, jangan sibuk hal orang. Apa yang Allah beri, terima saja. Kalau kita tak suka kata orang, insya-Allah orang tak akan suka kita. Apa kita buat, itu dapat. Pernah kawan saya ramai yang belum dapat anak, bila orang tanya, bila dapat anak, insya-Allah akan datang. Insya-Allah akan datang. Sentiasa sangkaan yang baik pada Allah, insya-Allah kita akan dapat apa kita sangkakan. Bayangkan di sini, setiap yang kita buat, setiap usaha, kalau keluar duit, semua Allah memberi pahala. Yang penting ialah kenapa kita nak anak tu. Bukan kerana tak nak malu dengan orang. Sia-sia. Kalau kita buat apa-apa di dunia kerana orang, sia-sia. Pasal orang tak boleh beri pahala. Tetapi harus nak dapat anak untuk mendapat zuriat, menjadi pencen kubur kita. Anak yang soleh yang mendoakan kita bila kita mati nanti. Dan kalau kita ada anak, tidak ada niat langsung untuk mendidik dia menjadi ahli syurga, alangkah sia-sianya. Jadi bagi semua pasangan, ramai pesakit saya, 15 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, tidak ada anak. Tapi mereka sangat bahagia kerana mereka menghargai suami isteri masing-masing. Dan perhatikan, ada pepatah mengatakan, orang yang tidak ada anak memang tak rasa gembira. Tapi orang yang ada anak tak akan rasa rehat. So masing-masing ada kebaikan dan keburukannya. Dan perhatikan, pencen kubur kita 3 ya, anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Kalau kita tidak dapat anak, kita masih boleh memberi sedekah jariah dan kita masih boleh memberi ilmu bermanfaat. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Adil. Tidak ada seorang pun yang Allah tidak beri peluang untuk menyimpankan bekalan apa mereka di alam barzah nanti. Apa kata kita semua? Bagi pasangan ini dan kita sekeliling pasangan orang macam ni, kalau jumpa orang tu jangan, anak dah berapa? Jangan. Dah ada zuriat, insya-Allah saya doakan awak dapat. Cubalah kita semua para penonton sekalian, jadilah orang yang mulutnya manis. Sebab kalau keluar tak elok daripada mulut kita, memang tak elok hati kita. Dan kalau tak elok hati, memang keadaan yang tak elok. Sebab apa kita fikir mempengaruhi emosi, apa yang kita rasa akan mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan itu menghasilkan hasil kehidupan kita. Jadi jangan sibuk kita tengok orang, sibuklah kita sibuk memperbaiki keaiban diri sampai tidak nampak kesilapan orang lain. Dan ingat, selalunya apa kita kata kat orang, itu kena kat kita. Sama-sama kita audit diri kita. Assalamualaikum. Itulah. Prof kata, jangan ambil peduli apa orang nak kata. Masalahnya Prof, mulut orang tu, kalau mulut tempayan boleh je juga kita tutup. Betul Natasha? Ini kalau balik raya berkumpul, soalan biasa yang tersuhur sekali. Kamu bila nak kahwin? Bila dah kahwin, kamu bila dapat anak? Itu masalah. Rasanya kita tak boleh lari dah daripada soalan orang sebab ke mana saja kita pergi memang dia akan berlaku. Dan yalah, orang kata macam mana pun kena sabarlah. Mental kena kuat. Mental memang kena kuat, kena kuatkan iman dan hadapilah dengan tenang kan. Memang susah nak jadi tenang, tapi yalah, kena sabarlah. Mesti ada hikmahnya. Mungkin belum sekarang, mungkin anda tak bersedia untuk jadi ibu bapa. Semuanya berlaku dengan hikmahnya, dengan kehendak Tuhan. Kita tak tahu, Allah Ta'ala lebih maha mengetahui. Terima kasih sekali lagi Interi Jamilah nak ucapkan kepada Natasha supaya semuanya sukses-sukses lah ya. Dan kami di Interi Jamilah akan melabuhkan tirainya pada para blogger, para penonton.
Yang mana tersilap cakap tu kami mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andrew Jamilah dari Maya ke Dunia Anda. Affordable, jadi kita boleh pakai dress cotton jersey yang kain t-shirt sahaja, cuma cutting dia, hemline dia besar kat bawah, so dia nampak macam dress and graceful. Saya pakai cardigan kain macam t-shirt juga, stretchable, dan pakai hood ni terus nampak graceful kan, macam duduk Moroccan lah. Ibu saya selalu pesan biar nombor 1. Maksud dia kalau tak dapat trofi nombor 1 atau tak dapat pangkat nombor 1 dan sebagainya, kalau tak dapat pun biar di hati kita tahu kita dah buat terbaik. Kita dah puas hati apa yang kita buat. Satu cinta, subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai